Keluaran bab 22. Jika seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan menyembelihnya atau menjualnya, maka hendaklah dia membayar ganti rugi 5 ekor lembu mengganti lembu itu dan 4 ekor domba untuk mengganti domba itu. Jika pencuri itu didapati sedang memecah masuk, lalu dia dipukul orang sampai mati, maka tiada hutang darah yang ditanggungkan kepada si pemukul. Tetapi jika pembunuhan itu berlaku sesudah terbit matahari, maka si pemukul berhutang darah. Seorang pencuri harus membayar ganti rugi penuh. Jika dia tidak memiliki apa-apa, maka hendaklah dia dijual sebagai mengganti barang curiannya itu. Jika binatang curian itu, baik lembu, keldai maupun domba, didapati masih hidup di tangannya, maka hendaklah dia membayar ganti rugi 2 kali ganda. Jika seseorang menggembala ternakan di ladang atau di kebun anggur, dan ternakannya itu dibiarkan lepas sehingga memakan hasil di ladang orang lain, maka dia hendaklah memberikan hasil terbaik daripada ladangnya dan hasil terbaik daripada kebun anggurnya sendiri sebagai bayaran ganti rugi. Jika berlaku kebakaran di ladang, lalu merebak dan menyambar semak duri, sehingga timbunan gandum atau rumpun gandum yang belum dituai, bahkan seluruh ladang dimakan api, maka orang yang menyalakan api itu harus membayar ganti rugi penuh. Jika seseorang mengamanahkan uang atau barangnya untuk disimpan oleh jirannya, lalu uang atau barang itu dicuri dari rumah kawan itu, maka jika si pencuri itu ditemukan, hendaklah dia membayar ganti rugi 2 kali ganda. Jika si pencuri tidak ditemui, maka tuan rumah berkenaan hendaklah dihadapkan kepada Allah untuk diperiksa sama ada dia ada memanjangkan tangannya untuk mengambil barang milik jirannya. Dalam segala bentuk kecerobohan, sama ada berkaitan dengan lembu, keldai, domba, pakaian, atau barang apa-apapun yang hilang, jika yang seorang berkata, "Ini milikku," maka perkara kedua-dua orang itu harus dibawa ke hadirat Allah. Sesiapa yang dipersalahkan oleh Allah harus membayar ganti rugi 2 kali ganda kepada jirannya. Jika seseorang mengamanahkan jirannya untuk menjaga seekor keldai, lembu, domba, atau binatang lainnya, lalu binatang itu mati, luka, atau diambil orang tanpa ada yang melihatnya, maka haruslah diangkat sumpah demi Tuhan antara kedua-dua orang itu untuk menentukan sama ada dia memanjangkan tangannya untuk mengambil harta milik jirannya. Sumpah itu harus diterima oleh si pemilik, dan jirannya itu tidak perlu membayar ganti rugi. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri daripadanya, maka dia harus membayar ganti rugi kepada si pemilik. Jika binatang itu benar-benar dikoyak-koyakkan oleh binatang buas, maka dia harus membawanya sebagai bukti, dan dia tidak perlu membayar ganti rugi bagi binatang yang dikoyak-koyakkan itu. Jika seseorang meminjam seekor binatang daripada jirannya, lalu binatang itu luka atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka dia harus membayar ganti rugi penuh. Jika pemiliknya ada di situ, maka dia tidak perlu membayar ganti rugi. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu sudah termasuk dalam sewanya. Jika seseorang memujuk seorang anak dara yang belum bertunangan lalu menidurinya, maka dia hendaklah membayar mas kawin untuk memperistri perempuan itu. Jika ayah perempuan itu sama sekali menolak untuk memberikan anaknya kepadanya, maka orang itu masih perlu membayar wang senilai mas kawin lazim bagi anak dara.
Jangan kamu biarkan hidup seorang perempuan yang menjadi ahli sihir. Sesiapa bersetubuh dengan seekor binatang, dia wajib dihukum mati. Sesiapa yang mempersembahkan korban kepada mana-mana Tuhan, dan bukan kepada Tuhan semata-mata, dia hendaklah dimusnahkan. Jangan menindas seorang pendatang atau menganiayainya, kerana kamu pun dahulu pendatang di tanah Mesir. Jangan menindas mana-mana balu atau seseorang anak yatim. Jika engkau menindas mereka, lalu mereka berseru kepadaku, aku pasti akan mendengar seruan mereka. Murkaku akan menyala-nyala dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, lalu para istrimu menjadi balu dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika kamu meminjamkan wang kepada seorang daripada umatku yang miskin dalam kalangan kamu, jangan menjadi seorang penagih hutang terhadap dia, dan jangan kau bebankan faedah hutang itu atasnya. Jika kamu mengambil pakaian kawanmu sebagai gadaian, kembalikanlah pakaian itu kepadanya sebelum matahari terbenam, kerana hanya itulah penutup dan pakaian pada tubuhnya. Dengan apakah dia akan tidur? Jadi, jika dia berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya, kerana aku ini Maha Pengasih. Jangan menghina Allah dan jangan mengutuk seorang pemimpin bangsamu. Jangan lalai mempersembahkan hasil tuaianmu dan hasil pemerahan anggurmu. Yang sulung daripada anak-anak lelakimu harus kamu khususkan bagiku. Demikian jugalah harus kamu lakukan dengan kawanan lembu dan kawanan dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal dengan induknya, tetapi pada hari ke-8 engkau harus mempersembahkannya kepadaku. Jadilah orang yang suci bagiku. Jangan kamu makan daging yang dikoyak-koyakan oleh binatang liar. Campakkanlah daging itu kepada anjing. Keluaran bab 23. Jangan sebarkan kabar dusta. Jangan tolong orang fasik dengan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan mengikut orang ramai melakukan kejahatan. Jika kamu menjadi saksi dalam suatu perkara, jangan menyimpang dengan mengikut orang ramai yang memutarbalikkan apa yang benar. Jangan berpihak kepada orang miskin dalam tujuannya. Jika kamu menemui lembu musuhmu atau keldainya yang tersesat, kamu hendaklah mengembalikan binatang itu kepadanya. Jika kamu melihat keldai milik orang yang membencimu rebah kerana berat tanggungannya, jangan enggan menolongnya. Tolonglah orang itu dan juga keldainya. Jangan merampas hak orang miskin untuk mendapatkan keadilan. Jauhkanlah dirimu daripada perkara dusta, dan jangan kamu hukum mati orang yang tidak bersalah dan orang benar, kerana aku tidak akan membenarkan orang yang fasik. Jangan menerima rasuah, kerana suap membutakan mata orang yang melihat dan memutarbalikkan kata-kata orang benar. Jangan kamu menganiaya seorang pendatang. Kamu sendiri tahu bagaimana rasanya menjadi pendatang, kerana kamu pun dahulunya pendatang di tanah Mesir. Selama 6 tahun kamu hendaklah mengusahakan tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun yang ke-7, kamu hendaklah membiarkannya dan meninggalkannya begitu sahaja, supaya orang miskin antara bangsamu dapat makan, dan sisa ditinggalkan mereka dapat dimakan oleh binatang liar. Demikian jugalah harus kamu lakukan terhadap kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Selama 6 hari hendaklah kamu lakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 hendaklah kamu berhenti. Dengan demikian, lembumu serta keldaimu dapat beristirahat, dan anak hamba perempuanmu serta para pendatang dapat melepaskan lelah.
Ikuti baik-baik segala hal yang kufirmankan kepadamu. Jangan menyebut nama Tuhan lain, dan jangan biarkan nama itu terdengar lantaran terkeluar daripada mulutmu. 3 kali dalam setahun kamu harus mengadakan perayaan bagiku. Tetaplah rayakan perayaan roti tidak beragi. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Hendaklah kamu lakukan hal itu pada waktu yang ditetapkan, yaitu dalam bulan Abib, kerana dalam bulan itulah kamu keluar dari Mesir. Jangan seorang pun menghadap hadiratku dengan tangan kosong. Tetaplah rayakan perayaan penuaian, yaitu penuaian hasil pertama daripada apa yang telah kamu usahakan di ladang. Selain itu, tetaplah rayakan perayaan pengumpulan hasil pada akhir tahun, sewaktu kamu mengumpulkan hasil pekerjaanmu dari ladang. 3 kali setahun, semua lelaki hendaklah menghadap ke hadirat Tuhan Allah. Jangan kamu persembahkan kepadaku darah daripada korban sembelihan bersama dengan roti yang beragi. Lemak korban hari rayaku pun tidak boleh kau biarkan bermalam sampai pagi. Yang terbaik daripada hasil pertama tanahmu, hendaklah kamu bawa ke dalam bait Tuhan Allahmu. Jangan kamu rebus anak kambing di dalam air susu ibunya. Sesungguhnya aku mengutus malaikatku berjalan di hadapanmu untuk melindungimu di jalan, dan untuk membawamu ke tempat yang telah kusediakan. Dengarlah dan patuhilah kata-katanya, kerana namaku ada dalam dia. Maka jangan menderhaka kepadanya, kerana dia tidak akan mengampunkan pelanggaranmu. Tetapi jika kamu betul-betul mentaati kata-katanya dan melakukan semua yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi para musuhmu dan melawan para lawan-lawanmu. Malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawamu ke negeri Bani Amori, Bani Het, Bani Feris, Bani Kanaan, Bani Hewi, serta Bani Yebus. Dan aku akan memusnahkan mereka sama sekali. Jangan sujud menyembah Tuhan mereka atau beribadat kepadanya, dan jangan ikuti kelakuan mereka. Sebaliknya, kamu hendaklah meruntuhkan semua itu sama sekali, juga menghancurkan semua tiang berhala mereka. Beribadatlah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati rotimu dan airmu. Aku akan menyingkirkan penyakit dari antara kamu. Tidak akan ada seorang perempuan pun yang keguguran atau yang mandul di negerimu. Aku akan menggenapkan jumlah umurmu. Kengerian terhadap diriku akan kukirim mendahuluimu, dan aku akan mengacau bilaukan semua bangsa yang kamu datangi. Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangimu. Aku akan melepaskan serangga penyengat untuk mendahuluimu, supaya Bani Hewi, Bani Kanaan, dan Bani Het dihalau dari hadapanmu. Aku tidak akan mengusir mereka dari hadapanmu dalam 1 tahun, supaya jangan negeri itu menjadi sunyi sepi, dan binatang liar bertambah banyak melebihi kamu. Sedikit demi sedikit akan kuusir mereka dari hadapanmu, sampai kamu beranak cucu dan memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu, yaitu dari Laut Merah sampai Laut Filistin, dan dari gurun sampai ke sungai Efrat. Aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, dan kamu akan mengusir mereka dari hadapanmu. Jangan mengikat perjanjian dengan mereka atau dengan Tuhan mereka.
Jangan biarkan mereka tinggal di negerimu, supaya jangan mereka membuat kamu berdosa terhadap aku, kerana akan terjebak jika kamu beribadat kepada Tuhan mereka. Keluaran bab 24. Berfirmanlah dia kepada Musa, Naiklah menghadap Tuhan, kamu dan Harun, Nadab dan Abihu, beserta 70 orang dalam kalangan tua-tua Israel, dan sujudlah menyembah dari jarak yang jauh. Musa sahaja yang boleh menghampiri Tuhan, tetapi umat yang lain tidak boleh datang dekat-dekat. Umat itu juga tidak boleh naik bersama-samanya. Maka pergilah Musa menyampaikan kepada umat itu semua perintah dan peraturan yang difirmankan Tuhan. Seluruh umat itu pun menjawab dengan suara serentak, Segala yang telah difirmankan Tuhan akan kami laksanakan. Kemudian Musa menulis segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi dia bangun, lalu mendirikan sebuah mazbah di kaki gunung itu, lengkap dengan 12 batang tiang, setara dengan jumlah suku orang Israel, yaitu 12 semuanya. Dia mengarahkan beberapa orang muda, orang Israel, untuk mempersembahkan korban bakaran, serta menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban kedamaian untuk Tuhan. Musa mengambil sebahagian daripada darah itu dan menuangkannya ke dalam beberapa buah bejana, manakala sebahagian lagi darah dipercikkan pada mazbah. Lalu dia mengambil kitab perjanjian itu dan membacanya di hadapan seluruh umat yang mendengarkannya. Lalu mereka berkata, Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami patuhi. Selepas itu, Musa mengambil darah itu, lalu memercikkannya ke atas umat itu dan berkata, Inilah darah perjanjian yang dimateraikan Tuhan dengan kamu, sehubungan dengan segala firman-Nya ini. Lalu Musa, Harun, Nadab dan Abihu, serta 70 orang daripada kalangan tua-tua orang Israel mendaki gunung. Mereka nampak Allah Israel, dan di bawah kakinya kelihatan sesuatu seperti turapan batu nilam yang tampak terang seperti langit. Namun begitu, Allah tidak membinasakan para pemuka orang Israel itu. Setelah mereka memandang Allah, mereka pun makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, Naiklah menghadap aku di atas gunung dan tunggulah di situ. Aku akan memberimu loh-loh batu yang telah kutulis hukum dan perintah yang harus diajarkan kepada mereka. Maka bangkitlah Musa, demikian juga Yosua penolongnya. Lalu Musa naik ke gunung Allah. Sebelumnya, kepada para tua-tua itu, dia berkata, Tunggulah di sini sampai kami kembali kepadamu. Lihat, Harun dan Hur ada bersama-samamu. Sesiapa yang ada perkara berbangkit, biarlah dia pergi mengadukannya kepada mereka. Musa pun mendaki gunung, lalu awan melitupi gunung itu. Kemuliaan hadirat Tuhan bersemayam di atas gunung Sinai, dan awan melitupinya selama 6 hari. Pada hari ke-7, dia memanggil Musa dari tengah-tengah awan itu. Pada pandangan orang Israel, kemuliaan Tuhan di puncak gunung itu kelihatan seperti api yang menghanguskan. Musa masuk ke tengah-tengah awan itu dan naik ke atas gunung. Dia berada di atas gunung itu selama 40 hari 40 malam.